OKU? Apa maksud OKU ya? Macam pernah dengar. Kamu tahu maksud OKU? Jom kongsikan dengan cikgu. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Mai Intan Payung. Hari ini cikgu akan meneruskan lagi perkongsian Bahasa Melayu tahun 4 cikgu dengan tema yang kelima dan unit yang ke-15 dengan tajuknya Kemudahan Insan Istimewa. Itulah yang cikgu sebutkan tentang OKU pada awal video cikgu tadi. Apa maksud OKU? Menurut buku teks Bahasa Melayu tahun 4 halaman 105, OKU bermaksud orang kurang upaya. Boleh kita teruskan? Jom! Hari ini kita akan menggunakan standard kandungan 5.3 iaitu memahami dan membina ayat mengikut konteks. Seterusnya mari kita lihat pula standard pembelajaran 5.3.1 iaitu memahami dan membina pelbagai ayat tunggal mengikut konteks. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir PDPC, murid dapat membina ayat tunggal dengan menyusun perkataan semula. Kita lihat pula kriteria kejayaan. Murid berjaya membina ayat tunggal dengan menyusun semula perkataan dengan betul dan tepat. Kemahiran yang akan ditekankan pada pembelajaran pada hari ini ialah aspek tata bahasa. Kamu boleh buka buku teks halaman 105. Mari kita mulakan. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan dengan aktiviti yang pertama iaitu aktiviti membaca dan memahami petikan dan gambar. Kita akan cuba membaca petikan ini bersama-sama. Petikan ini bertajuk Kemudahan untuk Insan Istimewa. Ikut cikgu baca ya. Zara dan rakan-rakannya membaca brosur tentang kemudahan untuk insan istimewa. Apa maksud brosur? Mari kita lihat maksud brosur. Brosur ialah risalah yang memberikan maklumat ataupun keterangan ringkas tentang sesuatu perkara. Di dalam brosur yang dibaca oleh Zara dan rakan-rakannya terdapat beberapa keping gambar. Mari kita lihat gambar yang pertama. Gambar pertama ialah gambar lift khas. Kamu pernah tengok lift ini? Lift ini disediakan sebagai kemudahan kepada orang kurang upaya. Senang untuk mereka naik ataupun turun daripada sesebuah bangunan. Jangan waktu orang kurang upaya nak naik lift khas ini, kita pun sama-sama berebut nak naik sekali. Berilah peluang kepada mereka terlebih dahulu. Ingat ya, gambar kedua ini pula merupakan gambar tandas untuk OKU. Pernah tengok kan? Tandas ini banyak disediakan di seluruh negara. Di masjid ada, di pasaraya ada, di pusat-pusat perubatan ada dan banyak tempat lagi disediakan tandas ini. Tetapi kena ingat, tandas ini untuk orang kurang upaya sahaja. Tandasnya pun dibina lebih rendah supaya mudah orang kurang upaya nak duduk di atas tandas tersebut. Di keliling tandas pula kamu lihat ada tempat untuk berpaut. Kenapa? Supaya apabila orang kurang upaya nak bangun daripada kursi rodanya, dia dapat paut pada besi tersebut dan duduk di atas mangkuk tandas. Seterusnya kita lihat kemudahan yang ketiga. Kemudahan yang ketiga ini terdapat di dalam pengangkutan-pengangkutan awam. Contohnya seperti di dalam LRT. Kita lihat ruangan tersebut merupakan ruangan untuk OKU memarkir kerusi roda mereka. OKU akan naik ke dalam pengangkutan awam dan mereka akan duduk di atas kerusi roda mereka di kawasan tersebut. Mereka tidak perlukan kerusi lain. Mereka hanya duduk di atas kerusi roda mereka di kawasan tersebut. Gambar keempat ini merupakan gambar kad diskaun untuk OKU. Kad diskaun ini ada banyak manfaat yang telah disediakan kepada OKU. Mereka dapat menikmati pelbagai potongan harga dengan adanya kad tersebut. Baiklah murid-murid, aktiviti yang kedua ialah aktiviti menyusun perkataan semula dengan betul. Perkataan apa yang hendak kita susun? Perkataan yang ditulis di dalam kotak-kotak berwarna biru tersebut kita perlu susun sehingga membentuk ayat tunggal. Ayat tunggal? Apa pula ayat tunggal? Mari sama-sama kita lihat apa maksud ayat tunggal dengan melihat ruangan munshi cilik.
Kita lihat ya, ayat tunggal ni adalah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Mari kita lihat contoh ayat yang diberi. Ali membasuh kasut sekolah. Ali merupakan subjek dan membasuh kasut sekolah merupakan predikat. Ali satu subjek, membasuh kasut sekolah satu predikat. Dia tak ada gabung dengan kata hubung ataupun predikat-predikat yang lain. Jika dah campur dengan kata hubung dan predikat yang lain, itu sudah jadi ayat majmuk. Cikgu tak nak ajar ayat majmuk lagi hari ni. Hari ni kita nak belajar ayat tunggal dahulu. Ingat, ayat tunggal dia ada satu subjek, iaitu satu pelaku, dan satu predikat, iaitu kata kerja. Jika semua sudah faham tentang ayat tunggal, mari kita teruskan aktiviti yang kedua ini. Kita lihat terlebih dahulu contoh yang diberikan di dalam buku teks. Ayat pertama, di dalam kotak biru tersebut terdapat perkataan yang disusun secara tidak teratur. Lift menggunakan khas orang kurang upaya. Kamu lihat ayat tersebut tidak gramatis kerana tidak tersusun. Mari kita susun bersama-sama ayat tersebut sehingga membentuk ayat tunggal yang gramatis. Orang kurang upaya menggunakan lift khas. Orang di kedudukan yang pertama, kurang nombor 2, upaya yang ketiga, dan seterusnya sehinggalah membentuk ayat tunggal yang betul dan tepat. Ingat, sewaktu kamu ingin menyusun perkataan ini, tulis nombor di atasnya supaya kita tidak keliru. Mari kita cuba dengan ayat yang kedua. Khas bergerak memudahkan OKU lift. Kita lihat ayat tunggal yang diberi di bahagian bawahnya. Lift khas memudahkan OKU bergerak. Ingat, lift nombor 1, khas nombor 2, memudahkan nombor 3, OKU nombor 4, bergerak nombor 5. Boleh murid-murid? Mari kita cuba ayat di dalam brosur B. Kita lihat perkataan yang disusun secara tidak teratur di dalam kotak berwarna kuning. Yang pertama, tandas OKU di pusat beli belah terdapat. Tidak gramatis kan? Mari kita cuba susun. Terdapat tandas OKU di pusat beli belah. Mari kita gabungkan ayat tersebut. Terdapat tandas OKU di pusat beli belah. Terhasillah ayat tunggal yang betul dan tepat. Kita lihat yang kedua. Sangat selesa tandas ini OKU. Hai, ayat apa yang ingin dibina sebenarnya ya? Tandas OKU ini sangat selesa. Ingat ya susunan nombor ini? Tulis di atas perkataan yang tidak tersusun tadi. Kemudian kita lihat ayat yang terbina. Tandas OKU ini sangat selesa. Kita teruskan pula dengan brosur C. Di dalam pengangkutan awam disediakan kerusi khas OKU. Mari kita tulis semula ayat tunggal yang terbentuk. Di dalam pengangkutan awam disediakan kerusi khas OKU. Tahniah murid-murid. Kita lihat ayat yang kedua. Tiang pemegang disediakan di hadapan kerusi. Itulah ayat tunggal yang terbentuk. Mari kita teruskan dengan brosur yang terakhir, iaitu brosur D. Kita lihat perkataan yang tidak disusun secara teratur. Yang pertama, mendapat golongan OKU diskaun kad. Kita susun ayat ini bersama-sama. Golongan OKU mendapat kad diskaun. Kita lihat ayat yang kedua. Golongan OKU mendapat diskaun 50% tambang pengangkutan awam. Selesailah aktiviti menyusun perkataan semula sehingga membentuk ayat tunggal yang betul dan tepat. Tibalah kita dalam aktiviti yang terakhir, iaitu aktiviti menulis semula ayat tunggal yang telah kita bina sebentar tadi. Baiklah murid-murid, ayat yang pertama apa tadi? Untuk brosur B, untuk brosur A sudah diberikan, kamu hanya perlu salin semula sahaja. Kita lihat brosur B, ayat apa yang telah kita bina sebentar tadi?
Terdapat tandas OKU di pusat beli belah. Mari kita lihat ayat yang kedua. Tandas OKU ini sangat selesa. Kita lihat brosur C. Kerusi khas OKU disediakan di dalam pengangkutan awam. Kita lihat ayat yang kedua. Tiang pemegang disediakan di hadapan kerusi. Ayat di dalam brosur D pula ialah golongan OKU mendapat kad diskaun. Manakala ayat kedua pula ialah golongan OKU pula mendapat diskaun 50% tambang pengangkutan awam. Tahniah murid-murid kerana berjaya membina ayat tunggal dengan betul dan tepat. Baiklah murid-murid, berakhirlah sudah perkongsian cikgu pada hari ini. Cikgu ada menyediakan latihan untuk kamu. Sila klik pautan yang disediakan di bahagian deskripsi untuk mendapatkan latihan tersebut. Sila siapkan latihan tersebut dan serahkan kepada guru mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah kamu. Sebelum cikgu mengundur diri, jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng di sebelahnya. Semoga kita berjumpa lagi. Bye!